Dawn of a fatal day, and the wind begins to speak with a roar that no man can fail to hear. In a 40-mile-an-hour gale, the center span weaves like a ribbon in a swinging twist that you wouldn't believe possible unless you could see it as you do now. There's an automobile caught on the heaving roadway. The 11,000-ton center span twists and strains the giant cables that support it. Cables of 6,300 wire strands, each 17 inches thick. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizul Muiz bin Tuah. Dan pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit dan masalah tentang isu jatuhnya Jabatan Tacoma Narrows di Amerika Syarikat. Jabatan Tacoma Narrows ini adalah satu jabatan gantung yang merangkumi selat Tacoma Narrows di Pierce County, iaitu di Washington, Amerika Syarikat, dan dia dicantumkan ataupun dia menghubungkan jalan di antara bandar Tacoma Narrows dengan semenanjung Kitsap. Okey, pada mulanya jambatan ini dibuat dan disiap dan diguna untuk orang ramai pada tahun 1940 pada bulan Julai 1940. Selepas 4 bulan, jambatan ini difahamkan jatuh dan runtuh disebabkan oleh gelombang aeroelastik, dan pada tahun 1950 jambatan ini dibangun semula dan dibuat kembali, dinaikkan kembali dan diguna sampai sekarang. Sedikit fakta, pada mulanya jabatan Tacoma ini adalah jabatan yang paling terpanjang di Amerika Syarikat, serta jabatan ini adalah jabatan 43 terpanjang di dunia. Okey, baiklah, sekarang mari kita bincang apakah punca dan sebab jatuhnya dan runtuhnya jabatan Tacoma Narrows ini. Okey, pertama sekali jabatan ini menggunakan gelang piring, ataupun gelang piring adalah berbentuk air besar yang melintang, iaitu ia untuk menyokong dasar jalan. Gelang piring ini adalah permukaan jalan bagi jabatan gantung itu. Dengan bentuk itu, angin akan dialihkan ke atas dan ke bawah struktur jalan, yang mengakibatkan jalan itu memberi kesan yang sangat buruk, iaitu jalan itu akan bergoyang dan melengkung dan memberi bahaya kepada orang ramai. Semakin tinggi angin dikenakan ataupun semakin angin kencang, semakin tinggilah ketidakstabilan dan kerataan permukaan jalan tersebut. Semua perkara ini adalah disebabkan dengan gelombang aeroelastik. Apakah itu aeroelastik? Aeroelastik adalah satu cabang fizik dan kejuruteraan yang mengkaji mengenai interaksi antara daya inersia, elastik dan aerodinamik yang berlaku semasa terdedahnya kepada fluid flow. Jadi perkara ini adalah berlaku disebabkan oleh ketidakstabilan aerodinamik yang dikenakan kepada jabatan tersebut, iaitu jabatan Tacoma Narrows, dengan kecepatan angin selaju 40 batu sejam bersamaan dengan 64 km per jam. Ini adalah fasa di mana getaran tensional yang sangat kuat yang dikenakan kepada jabatan itu. Dengan kelajuan angin ini, dia memberikan dua bahagian jabatan itu dipusingkan ke arah yang bertentangan, di mana di bahagian kiri jalan bergerak ke bawah dan di mana bahagian kanan jalan bergerak ke atas. So perkara ini memberi kesan buruk kepada persekitaran dan jabatan itu tersebut. Oleh disebabkan dengan struktur jalan jambatan yang sangat tidak stabil dan tidak kuat, mengakibatkan jabatan itu, jabatan Tacoma Narrows, jatuh dan runtuh pada tahun 1950. No structure of steel and concrete can stand such a strain. Steel girders buckle and giant cables snap like puny threads. There it goes! Kemudian selepas 10 tahun, pada tarikh 14 Oktober 1950, jabatan ini dibangun kembali dengan struktur yang lebih kukuh dan penambahbaikan yang lebih daripada sebelum ini. Antara penambahbaikan yang dikenakan dan diaplikasikan di jabatan ini adalah ia menggunakan rangka keluli setebal 14 kaki yang dipasang di kedua-dua sisi jabatan untuk mengimbangkan dan mengukuhkan lagi daripada terkena angin dan
daripada terjadinya ayunan yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, jurutera mengenakan pameran kaca gantian aerodinamik yang dipasang kedua-dua sisi jalan. Perkara ini adalah untuk mengurangkan kesan aeroelastik yang berlaku sebelum ini. Akhir sekali, bagi seorang jurutera, pekerjaan dan menjalankan tugas mereka haruslah dengan penuh komitmen yang tinggi. Ini kerana ia akan berkait dengan persekitaran seperti menjaga kesejahteraan dan nyawa masyarakat, melayani masyarakat dan memberikan kemajuan kepada negara kita. Oleh itu, seorang jurutera haruslah disematkan terlebih dahulu dengan etika-etika dan perkara-perkara yang memberi kematangan kepada mereka, sebab ini adalah memain peranan kepada masyarakat. Dan sebelum terjadinya isu yang lebih teruk seperti isu yang kita bincangkan, iaitu Jabatan Takomaneros yang jatuh dan runtuh disebabkan ada kecuaian dan kekurangan, dan banyak kekurangan yang dibuat oleh jurutera jabatan itu. Antara perkara yang perlu ada dalam diri seorang jurutera adalah seorang yang sangat terperinci dalam segala apa perkara, dan selain itu dia berilmu pengetahuan yang sangat luas dari segi pelbagai aspek. Kemudian berani berdepan dengan pelbagai masalah. Sekiranya berlaku masalah ataupun perkara yang tidak diduga, dia pandai untuk mengatasinya. Dan terakhir sekali, ia mengetahui dan pandai untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Seperti dalam isu ini, Jabatan Takomaneros ini berlaku disebabkan oleh struktur jalan yang tidak kukuh dan tidak tepat untuk melawan arus aerodinamik. Jadi daripada situ akan menyelesaikan masalah, jurutera menyelesaikan masalah melalui perkara itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga isu ini menjadi ilmu tambahan kepada semua, dan sekian, terima kasih.